Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Bulan Kebangsaan 2022, Pertubuhan Baritan Nasional Malaysia atau Bernama telah mengadakan sambutan di peringkat bernama di perkarangan Ibu Pejabat di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, dan acara yang bermula pada 3.30 petang ini disertai oleh seluruh petugas bernama. Pasti bangga atas nama bangsa. Antara pengisiannya adalah nyanyian lagu kebangsaan dan patriotik beramai-ramai, perarakan motosikal bernama Bikers Club atau BBC, perarakan kenderaan aset bernama yang selama ini membawa petugas-petugas bernama berkhidmat bakti kepada masyarakat, perarakan kereta berhias petugas dan persembahan nyanyian lagu patriotik oleh personaliti bernama. Sambutan yang dirasmikan oleh pengerusi bernama YB Senjata Datuk Ras Adiba Razzi ini beraspirasi tinggi untuk menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan petugas. Matlamat kita untuk menyambut Hari Kemerdekaan pada tahun ini bersama-sama dengan kaki tangan bernama adalah untuk kita sebenarnya menyatukan satu sama lain. Setelah beberapa tahun ini kita menyambut kemerdekaan di dalam rumah. Jadi kali ini kita menyambut kemerdekaan di dalam rumah kita yang sebenar-benarnya dan bersama-sama dengan seluruh rakyat Malaysia. Kali ini kemerdekaan sambutan kita pada kali ini begitu manis sekali. Bernama saya rasa mempunyai ikatan kekeluargaan begitu erat. Malahan kita limpahkan kekeluargaan bernama ini dengan kita berkongsi. Malahan kita telah mengadakan jelajah kita ke seluruh negara untuk bersama-sama kita dengan rakyat, termasuk dengan badan-badan kebajikan di mana kita menghulurkan semangat, rasa kasih kami keluarga bernama untuk dikongsi bersama-sama dengan rakyat. Malahan kami berhasrat untuk kita terus tingkatkan semangat patriotisme kita. Untuk kita mencintai negara kita dengan kita terus meraihkan Hari Kebangsaan ini di peringkat bukan saja di peringkat nasional, contohnya di sambutan di Dataran Merdeka. Sebaliknya kita sambutkan semangat patriotisme kita untuk menyambut Hari Kebangsaan ini di rumah masing-masing, di kawasan masing-masing. InsyaAllah kita dapat menanam sifat cinta dan sayang pada tanah air kita. Pada ahli keluarga bernama juga, bernama, kaki tangan bernama dan ahli keluarga mereka, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Namun begitu, saya juga di sini ingin sama-sama kita mengingatkan satu sama lain bagaimana sukar ibu dan bapa kita sebelum ini memperjuangkan kemerdekaan buat negara kita. Jadi kita teruskan bersama bernama untuk berita yang jitu, yang telus. Pertama sekali, ialah sambutan utama sekali adalah pada Hari Kebangsaan, iaitu bermula pada pertengahan Julai dan kita akan berakhir sehingga pada sambutan Hari Malaysia 16 September setiap tahun begitu. Tapi sebenarnya itu hanya dari sudut fizikal sambutannya. Sebaliknya, sambutan itu sentiasa ada dalam diri kita, ya. Itu semangat cintakan negara kita, cintakan akan apa sahaja yang ada di bumi bertuah ini. Jadi saya rasa tidak ada pertikaian di sini bahawa rakyat Malaysia sentiasa cintakan negara kita, dan kita harapkan kita tanam sifat ini di kalangan anak-anak muda kita dengan kita mengadakan pelbagai program sambutan itu sebenarnya untuk menunjukkan kepada generasi muda bahawa siapa lagi kalau bukan mereka sendiri mewarisi akan negara ini. Hai, salam hormat. Anda bersama saya Helina Pahlavi dalam Darah Muda dengan set kami ditaja oleh Majlis Reka Bentuk Malaysia, dan ini adalah siri RT Komo yang juga pemenang Anugerah Malaysia Good Design Awards oleh MRM, dan ia direka khas oleh Muhammad Sujak bin Hasbullah, dan ia adalah keluaran Oasis Furniture Sendirian Berhad. Dan hari ini kita akan mencari sesuatu yang hilang dari radar, di mana baru-baru ini Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mengutarakan kegusaran apabila negara kita berdepan dengan cabaran utama, iaitu penglibatan tenaga wanita dalam industri pekerjaan adalah sangat rendah, iaitu sebanyak 55.5% sahaja pada tahun lalu, sedangkan populasi wanita di Malaysia ini pada tahun 2020 adalah sebanyak 47.7%, dan angka penyertaan wanita ini kalau kita
bandingkan dengan negara seperti Singapura dan juga Thailand, kita jauh ketinggalan, di mana Singapura telah mencatatkan sebanyak 69.7% penyertaan wanita dalam golongan dalam bidang pekerjaan, dan Thailand sebanyak 66.8%. Dan kalau kita nak memperkasakan wanita di Malaysia ini, dan kalau kita faham juga wanita di Malaysia ini bukan sahaja harus kita hormati, namun prestasi mereka juga wajar diberi pengiktirafan kerana mereka juga salah satu daripada tonggak pembangunan negara. Dan itu yang akan kita bincangkan hari ini dalam Darah Muda bersama dengan tetamu kita di studio pada ketika ini. Kita ada Cik Izana Saleh, pengarah bukan eksekutif daripada MDEC. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih, Alina. Okey. Puan Cik Izana, kita nak tahu apa sebenarnya kepentingan daripada kita untuk menggalakkan golongan wanita ini untuk terus bekerja dalam industri pekerjaan, dan juga kalau boleh kita nak mereka yang berhenti itu kembali bekerja dalam industri. So firstly, terima kasih Halina dan juga tim Bernama sebab sudi invite kami lah dari MDEC dan juga saya on behalf of MDEC untuk program Darah Muda for today. So tadi Halina ada sebut tonggak, wanita itu tonggak negara, ya. Betul. So saya nak take it to the next level. Wanita ni tulang belakang negara Malaysia. Okay. Not just Malaysia but sebuah negara kalau tak ada wanitanya dari segi dalam pekerjaan ataupun di rumah, semuanya hancur. So kita ni sebenarnya tulang belakang negara. So wanita sebagai aset kita perlu dihormati dan diberi opportunity yang diperlukan untuk bantu membina negara, nation building process, ya. Wanita dapat membantu meningkatkan ekonomi negara, untuk membina pendidikan generasi yang kemudian, dan juga memulihkan kesejahteraan rakyat. As a country, kita telah melalui pelbagai cabaran, ya, dalam beberapa tahun yang lepas ni, dan wanita mempunyai kebolehan untuk membantu memulihkan situasi negara. So dari segi wanita yang berpendidikan tinggi pula, mereka sememangnya sesuatu aset negara, dan boleh kita katakan aset pelaburan, ya. Okay. Saya nak quote a few reports. Report dari McKinsey mengatakan bahawa syarikat private sector, syarikat yang mempunyai diversity iaitu wanita dan juga pelbagai kaum, dapat meningkatkan purata profitnya by 21%. Wow. So ini bukan saja sebab it's good ESG, ya, but it's actually good profit. Forbes report pula mengatakan bahawa kalau kita tingkatkan peluang kepimpinan dalam sesuatu organisasi, for example kalau kita ada 3 wanita dan lebih, kita dapat meningkatkan kecekapan organisasi, iaitu organizational efficiency. Dan juga one of my idola, Christine Lagarde, iaitu tokoh di IMF, ya, juga menulis suatu report yang mengatakan bahawa kehadiran wanita profesional dalam bidang pekerjaan dapat meningkatkan GDP negara puratanya dalam 35%. 45 of that 35% ialah sebab kita tingkatkan tenaga kerja, tapi 1/5 sebab kita tingkatkan diversity dari segi gender. Can you imagine 35% GDP dapat ditingkatkan kalau kita sebagai suatu negara, suatu organisasi dapat praktis diversity, adakan wanita dalam level kepimpinan kita. Okey, Cik Izana, kita sebenarnya tertanya-tanya sebab kalau kita lihat daripada keluaran graduan wanita kita tak setara dengan mereka yang masuk dalam industri pekerjaan. Kalau mungkin Cik Izana boleh kongsikan apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan mereka ini tidak menyertai industri pekerjaan ataupun keluar dari industri pekerjaan ini? Ini sebenarnya memang masalah lama. Okay. It's not a new topic. Kalau kita lihat report McKinsey dan LinkedIn baru-baru ni, especially lepas kita punya pandemik, ya, report mengatakan bahawa 1 dari 3 wanita ingin meninggalkan kerjaya mereka. Dia nak keluar, dia nak leave the workforce. Okay. So bila kita fikir, kita tengok, kita baca report, kita faham bahawa memang susah lepas pandemik ni dengan nak kena ajar anak kat sekolah, nak manage di kerja, lepas tu nak manage keluarga. Maklumlah kita semua ni manusia kan, at the end of the day. Nak jadi juggler, pelbagai tanggungjawab ni payah. Betul. Kita faham kan. I was just talking with one of your editor susu tadi. Report burnout rate pun dah meningkat
Okay. Saya ada data di sini. Tahun 2020 ya, bila kita start pandemik, wanita report burnout rate dia 32%, kalau kita bandingkan dengan lelaki 28%. Wow. Tahun 2021 wanita report 42% burnout rate banding dengan kaum lelaki 35%. So, Gap dia semakin tinggi. Gap dia semakin tinggi sebab burnout rate ni dia bukan sekali jadi lepas tu dia semakin meningkat. Dia macam ada compound effect. Macam kalau kita letak interest dia semakin naik. Burnout rate ni sebab kita semakin meningkat tanggungjawab, semakin dia naik. So this is what we call, Forbes wrote an article, dia tulis it's a perfect storm. Ya, sebab 80% wanita mengatakan beban kerja mereka meningkat sejak COVID-19 dan 66% wanita melaporkan mereka mempunyai tanggungjawab yang lebih di rumah. So kesimpulannya, it's become a bit too much. So macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kita perlu, this is a suggestion lah, kita perlu buat ada mindset shift sikit dari segi culture kita. Tanggungjawab di rumah ni kita kena kongsi. Masalahnya sekarang kadang-kadang bila kita bincang, banyak yang mengatakan tanggungjawab di rumah hanya tanggungjawab wanita. Caretaking responsibility untuk older generation hanya wanita. Kitalah yang kena jaga, kitalah yang kena lahirkan anak, kitalah juga yang kena jadi C-level di syarikat. So, how about kita kongsi tanggungjawab ni? Wanita mempunyai cerebral capacity, iaitu capacity intellectual, ya. So di rumah, so kita kerja, kita tingkatkan negara kita, di rumah kita sama-sama dengan berpegang tangan, kita sama-sama share the responsibility di rumah. InsyaAllah, hopefully the burnout rate dapat dikurangkan lagi lah. Dan kalau kita tengok krisis penjagaan kanak-kanak, kalau seperti mana yang membelenggu pekerja-pekerja wanita di Amerika Syarikat sebenarnya, adakah ini sama juga yang dilalui oleh wanita bekerja di Malaysia? Saya rasa itu satu fenomena yang global. Yang dilalui oleh semua wanita yang bekerja. Tadi Harlina ada menyebut bahawa kita punya female labour participation rate memang rendah. Betul, 55.5%. Exactly. Harlina tahu tak, kita yang paling lowest di ASEAN ni. Oh, ya ke? Di belakang Philippines, Singapore, kalau kita lihat ya, male participation rate 80.2, kita 54.3. Kita di belakang kita punya jiran-jiran di ASEAN ni. So kita kena perlu melakukan sesuatu dari grassroots level di rumah, macam mana kita didik anak perempuan, anak lelaki kita sampai ke tingkat polisi, di tingkat kabinet, di tingkat kementerian. It has to be an overall mainstream topic yang kita bincangkan dan dapat cari jalan penyelesaian. Dan kalau kita lihat juga daripada aspek utama, menurut pandangan Cik Izana juga, apa yang kita boleh lakukan supaya faktor tarikan untuk mengekalkan wanita dan juga mengembalikan wanita dalam pekerjaan ini? Sebenarnya pada pandangan saya dan juga research saya lakukan dan juga organisasi yang saya involved in, terdapat banyak insentif dan inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan, private sector, government agency. So saya nak share sikit ya. For example, dari Kementerian Sumber Manusia, Talent Corp ada jalankan inisiatif Career Comeback Program. Ada tax insentif untuk mereka yang datang balik bekerja lepas dah lahirkan anak or take a break ya. HRD Corp pula ada program skim peningkatan dan penambahbaikan bakat suri rumah. So mereka yang ada skill dan suri rumah di rumah, HRD Corp ada memberi bantuan dan juga program. Dekat MDEC pula, di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, punyalah banyak program. Saya nak sebutkan sikit. So for example, program PEDAS, Perkhidmatan E-Dagang Setempat, program E-Usahawan, program E-Rezeki, program GLOW iaitu Global Online Workforce. Dia memang dapat maklum balas yang memberangsangkan because majority of kita punya participation sebenarnya wanita 54%. So semua ni program yang dapat membantu wanita kita sama ada come back into their careers ataupun membina skill entrepreneurship mereka. Banyak. And then kita ada lagi gerakan My Digital Maker yang memang kita dah lahirkan sejak tahun 2016 ya. MDEC dah memanfaatkan lebih 2.1 juta pelajar
Dan kebanyakannya dalam STEM kita ada pelajar wanita juga. And then kita ada gerakan My Digital Workforce yang kita jalankan sejak tahun 2020, ya, sejak pandemik. Sebab kita ada masalah employment waktu itu. So MDEC telah jalankan program ni sebanyak dalam 1,600 peserta, dan alhamdulillah dari program tu 20% dapat masuk, dapat pekerjaan melalui program MyWit. So sebenarnya banyak yang dijalankan oleh agensi kerajaan, MDEC, Talent Corp, HRD Corp. Tapi kita nak pastikan semua yang di luar sana dapat tahu program ini. Semua information ada dekat website, memang dah diwar-warkan dalam jelajah jom digital di negara ni. Okey, kita dah ada satu program, banyak sebenarnya program yang membantu wanita kembali bekerja dan sebagainya. Namun saya kira kita kurang sokongan domestik terutamanya kepada golongan wanita ini untuk kembali bekerja dan ataupun untuk mereka kekal bekerja di pasaran. Pandangan Cik Izana tentang sokongan kepada wanita dalam menguruskan domestik ini. So kita boleh lihat ni kira dalam dua angle lah, dua bucket, ya. Satu dari segi dekat rumah. Jadi kita bincang tentang perkongsian tanggungjawab di rumah. That is a very serious issue sebab memanglah banyak orang cakap sekarang kalau kita boleh dapatkan pembantu or something like that, tapi pembantu pun sekarang mahal. Exactly. Itu mungkin satu supply yang akan stop pada suatu hari. Kita tak tahu. Kita tengok negara Amerika Syarikat. Nak dapat pembantu pun ialah susah. Maybe as we get more developed dan juga source supply untuk pembantu rumah mungkin akan kurang. Saya tak pasti. So in that case kita kena pastikan di rumah, culture di rumah tu kita dapat tukar, ada perkongsian. Mindset tu kita dapat tukar sikit. Tanggungjawab di rumah bukan hanya untuk wanita. Tanggungjawab caretaking of elders is not just wanita punya responsibility. Lepas tu the second bucket, the second angle tu dari segi sistemik, dari segi polisi yang kita jalankan. What is kita punya polisi di tempat kerja? Adakah kita, sebab melalui pandemik, the silver lining, banyak syarikat dah biasa dengan work from home punya polisi. So set up di rumah pun banyak orang dah ada home office, lighting, internet dah stable for some places. So mungkin kita boleh pastikan polisi di tempat kerja tu dapat membantu mereka supaya habitat di rumah tu dapat kita ada work life balance a bit lah. Boleh bekerja, boleh ada tanggungjawab bersama, dan at the end of the day the goal tu kita dapat work life balance. Okey, Cik Izana dah cakap tadi tentang flexibility dan untuk bekerja di rumah dan sebagainya. Pandangan Cik Izana, apa yang lebih boleh menarik perhatian wanita-wanita ini untuk kembali bekerja? Adakah waktu fleksibel itu perlu orang kata dijadikan satu polisi yang memang tetap di Malaysia ataupun bagaimana? Sebenarnya Halina ada banyak pandangan tentang work from home, flexibility. Saya rasa lepas pandemik ni, lepas tahun 2022, susah payah juga nak kembali to pre-pandemic era di mana kita tak ada work from home. I think susah kalau nak reverse macam tu kan. Nak gostan ke belakang susah sebab orang dah biasa. Betul. For example sekarang jarang, I can guarantee you tak ada seminggu tu tak ada Zoom meeting. Betul. We don't go back to our physical, right? So dia dah memang jadi kebiasaan zaman sekarang that there is a mix, cara kita flexible working arrangement. Itu satu. Nombor dua, banyak perbincangan tentang polisi for 4-day work week. Yang ini more in western world lah. Saya tahu di sini ada juga pemimpin kita yang tengah investigate sama ada that's something that can be done here. Tapi actually kita perlu encourage, kita perlu syorkan lagi untuk wanita enter iaitu gig economy. Melalui gig economy kita dapat flexible work arrangement, kita dapat tingkatkan lagi pendapatan wanita, and as a result pendapatan isi rumah, ya. For example tadi Zana ada sebut program Global Online Workforce atau singkatannya GLOW program, ya, yang dijalankan oleh MDEC. Buat masa sekarang kita alhamdulillah dah dapat tingkatkan skill 10,000 freelancer
Wow. So di bawah program Glow MDEC ni. So alhamdulillah tahniah juga kepada tim di MDEC sebab mereka betul-betul dapat merakyatkan digital economy seperti mana yang misi dan visi MDEC lah. Okey, Cik Izzana, kalau kita bercerita tentang industri pekerjaan dan sebagainya, kita tak boleh lari daripada isu wanita diskriminasi di tempat kerja. For example, gaji. Selalunya sama level tapi gaji lelaki lebih tinggi 500 for don't know what reason. So adakah ini juga merupakan antara faktor wanita tidak mahu kekal dalam pekerjaan kerana orang kata career advancement tu tak sangat hebat? Memang. Tadi kita bincang tanggungjawab tu terlampau banyak kan. That was the first reason wanita wants to leave the workforce. Sebab kedua is actually masalah polisi. Semalam was International Equal Pay Day. Ya, di mana kaum wanita memang strongly advocate dan untuk menunjukkan kepada orang ramai bahawa gaji untuk seorang lelaki dan seorang wanita yang mempunyai experience yang sama, pendidikan yang sama, tetapi kenapa ada 25% perbezaan di antara kaum lelaki dan wanita? Ini dia ada banyak faktor. Some of it is unconscious bias sebab bila orang yang hire pekerja tersebut, dia rasa lelaki mungkin tak perlu balik rumah, nak kena jaga anak. Okay, then at home have a shared balance, right? Dia memang ada banyak unconscious bias yang pada pandangan saya kita kena massage mindset kita. Kita kena ada anjakan mindset. Ya, dari wanita ada gender role, wanita buat macam ni, lelaki kena buat macam ni. So actually this is a long term game, ya. Polisi ni semua short term game. Long term game, bila kita nak raise the next generation, kita kena ajar anak perempuan kita to negotiate, fight for your salary, what is your worth. Ya, buka mulut tu, sebut actually my gaji should be X amount sebab saya dah buat research dan juga bila saya ada plan B, this other company offer me this amount. So, but I would like to work for your company. Please offer me higher amount plus 25%. And then kita kena ajar anak lelaki kita, you must have a shared responsibility di rumah, dan juga bila kita nampak kaum wanita didiskriminasi tempat kerja, tolong, this is your moral responsibility to make sure that wanita tersebut tidak melalui diskriminasi di tempat kerja. So, it's a moral responsibility sebenarnya. Wow. Saya jadi teruja dengan kata-kata Cik Izzana tu, jadi macam lebih berani lepas ni nak bersuara. Baiklah, sebelum kita mengakhiri rancangan Darah Muda kita pada hari ini, harapan Cik Izzana dalam melihat peningkatan jumlah profesional wanita dan tenaga kerja wanita berkemahiran tinggi dalam pekerjaan di Malaysia. Bagi saya, especially di MDEC ni, saya lihat banyak opportunity yang lahir dan dijalankan untuk wanita. Saya harap warga Malaysia, terutamanya kaum wanita, dapat tingkatkan kebolehan kita dalam sektor digital economy. This is the present, this is the future. So, banyak program yang dijalankan di MDEC supaya kita dapat merakyatkan digital economy, dan kalau yang mana dah ada skill tu, kita upskill lagi. Sebab sebenarnya wanita ni serba boleh. Ya, kalau kita lihat report dari Deloitte dan juga the 30% Club, kita dapat lihat wanita Malaysia kita yang kita punya percentage ni paling tinggi di Asia when it comes to Chief Financial Officer. Bab kira duit ni wanita pandai. So kita actually 35% of kita punya C-level Chief Financial Officer adalah wanita. Kalau kita lihat global rate hanya 17%. So di Malaysia actually kita double. So sebenarnya wanita Malaysia serba boleh. Nak jadi pemimpin, nak jadi PR, nak jadi ketua rumah, semua serba boleh. Tapi kita kena pastikan bahawa landscape kita ni, kita ada tanggungjawab bersama. Bukan sebab kita nak wanita saja. We can see the data yang menunjukkan bahawa bila kita dapat lakukan bersama kaum lelaki dan juga kaum wanita dan lain-lain, kita dapat pastikan bahawa negara kita dapat meningkat di mata dunia. That is the ultimate goal. Dan saya kira mungkin satu perkara yang kita sedang bincang nanti, satu hari nanti akan wujudnya dalam satu bangunan di setiap mana syarikat itu akan ada daycare center
untuk memudahkan wanita bekerja kan? Yes, ya. Bukan saja untuk memudahkan wanita bekerja, untuk memudahkan ibu bapa. That's the mindset shift kita nak. Yes, So ibu bapa bapa. pun boleh hantar anak, mak pun boleh hantar anak. And it's a quality daycare, insyaAllah. Okey, itu saja yang dapat kita kongsikan kepada anda semua dalam hari ini. Darah Muda, profesional wanita yang hilang dalam radar. Dan diharapkan dengan perbincangan ini, kita dapat mengubah minda kita dalam wanita dalam pekerjaan. Itu saja daripada saya, Helena Pallavi. Terima kasih.